وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع النور المبين، نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ويقين. ساقه الله تعالى رحمة للعالمين، فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. مرسل بالحق جاء، نطقه وحي السماء، قوله قول فصيح يتحدى البلغاء. فيه للجسم شفاء، فيه للروح دواء. أيها الهادي سلاما مع القرآن البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. أنا الهادي البشير، مطلق العنان الأسير، مرشد الساعي إذا ما أخطأ الساعي المسير. Ini tajuk apa? Ke surat 386 tau. دينه ملك كبير، هو في الدنيا نعيم، 98. وفي الأخرى متاع. البدر علينا Bukan faslun fi ihya'il mauta. علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت Faslun fi ijabati du'aihi ya. جئت شرفت المدينة، مرحبا يا Faslun fi ijabati du'aihi ya. Situ. هدي الله هات يا نبي المعجزات. ليس للات مكان، ليس للعزى ثبات. وحد الله ووحد شملنا بعد الشتات. أنت ألفت قلوبا شفها
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik daripada Allah kita diberi ruang dan masa untuk bersama-sama pada pagi ini meneruskan lagi pembacaan dan kajian kita daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sampai pada muka yang ke-398 pada faslun fi ijabati du'aihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata muallif, faslun fi ijabati du'aihi sallallahu alaihi wasallam. Ini fasal pada menceritakan mustajabnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunjukkan bahawa baginda Nabi mempunyai kedudukan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila baginda memohon dan meminta sesuatu, idza aqsama 'ala Allah la abarrah, pasti akan Allah Subhanahu wa taala laksanakan dan tunaikan permohonan doa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi sebagai seorang hamba, baginda memohon kepada Allah, dan yang menyebabkan dan yang mencipta kepada berlakunya perkara yang dipohon itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza babun wasi'. Katanya ini bab yang cukup luas. Wasi'un jiddan wa ijabatu da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disahut dan diperkenankan doa Nabi SAW li jama'atin, bagi sekumpulan, bima da'alahum, sekumpulan orang dengan apa yang baginda doa kepada mereka, wa alaihim, ataupun doa ke atas mereka. Da'a lahum, kalau digunakan haraf jalam, mendoakan bagi mereka, dengan maksud apa? Doa tu doa kebaikan. Kalau da'a alaihim, digunakan haraf ja'ala, menunjukkan doa tu doa kejahatan, doa ditimpa musibah. Jadi ada jemaah, ada kumpulan daripada manusia yang hidup pada zaman Nabi. Nabi doakan kepada mereka lahum, kebaikan, dan ada yang Nabi doakan musibah, doa wada'a alaihim. Perkara itu mutawatirun alal jumlah, dapat diriwayatkan, berlaku riwayat tersebut secara mutawatir, secara keseluruhan, secara umumnya. Wa ma'lumun daruratan, dan diketahui secara darurah. Maknanya perkara itu maklum dan telah diketahui oleh ramai tanpa perlu difikirkan bahawa Nabi SAW ni seorang yang doanya dimustajab. Wa qad jaa fi hadithi Huzaifah, dan telah datang pada hadis Huzaifah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza da'a li rajulin adrakat da'watu waladahu wa walada waladihi, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendoakan kepada seseorang, doa itu akan kena kepada dia dan anaknya dan anak-anaknya. Makna keberkatan doa Nabi itu bukan sekadar kepada orang yang Nabi doa, bahkan kepada anak dan cucu orang tersebut. Makna mengalir kesan doa Nabi itu kepada bukan sekadar orang minta tu, tapi kepada anak dan juga cucunya. Wabihi ilahi qala haddathana Abu Muhammad al-Attabi bi qiraati alayhi
قال حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد قال حدثنا أبو الحسن القابسي قال حدثنا أبو زيد المروزي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا حرمي حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قالت أمي daripada apa? Anas, mak dia. Siapa mak pada Anas? Ummu Sulaim berkata, ya Rasulullah, khadimuka Anas, ya Rasulullah, ini khadam kamu Anas ni. Anas ni masa kecil lagi, mak dia bawa datang kepada Nabi, tawarkan supaya Anas ni khadam Nabi, jadi tolong Nabi, ada apa-apa urusan, apa perlu nak disuruh apa-apa, ambil air ataupun bawa pesanan kepada sahabat, kemas ataupun buat apa keperluan Nabi ni. Jadi Anas ni dah khidmat dengan Nabi sejak kecil. Jadi mak dia bawa kata, ya Rasulullah, khadimuka Anas, ini khadam kamu Anas ni, ud'u lahu, doakan kepadanya Rasulullah. Qala Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima ataitahu. Ya Allah, banyakkan hartanya dan anaknya dan berkatkannya pada apa yang engkau berikan kepadanya. Wa min riwayat Ikrimah, daripada riwayat Ikrimah pula, qala Anas fa wallahi inna mali lakathir. Anas kata, demi Tuhan, harta aku cukup banyak. Wa inna waladi wa walada waladi yu'adduna al-yawma ala nahwi mi'ah. Sesungguhnya anak aku dan anak kepada anak aku, cucu aku, dibilang pada hari ini hampir 100. Ramainya. Maknanya masa dia masih hidup tu, bilangan anak dan cucunya itu bilangan 100. Nampak? Hampir 100. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, wa ma a'lamu ahadan asaba min rakha'il 'aishi ma asabtu. Kata dia, aku tidak ketahui seorang pun yang dapat daripada kesenangan hidup apa yang aku dapat. Walaqad ufintu bi yadayya hataini mi'atan min waladi. Dia kata, sungguhnya aku telah tanam dengan dua tangan aku ini 100 orang anak aku. Wala aqulu sittan wala walada waladi, dan ini bukan termasuk anak yang gugur dan juga cucu aku lagi. Anak sahaja aku dah tanam dengan tangan aku sendiri. Maknanya mereka mati dulu pada aku 100 orang dah. Wa minhu, dan di antaranya ialah du'a'uhu li Abdurrahman ibn Auf. Antaranya ialah doa Nabi kepada Abdurrahman bin Auf bil barakah, dengan keberkatan. Dia doa keberkatan kepada Abdurrahman bin Auf. Qala Abdurrahman, kata Abdurrahman bin Auf, falau rafa'tu hajaran la rajautu an usiba tahtahu zahaban. Katanya, kalau aku angkat batu, nescaya aku harap bahawa di bawahnya tu ada emas. Maknanya sampai begitu sekali dia kata berkatnya, dan harta tu seakan-akan jadi mudah kepada Abdurrahman bin Auf ni, seakan kalau dia angkat batu, boleh jadi bawah batu tu ada emas. Wa fatahallahu alaihi, dan Allah Ta'ala beri pembukaan ke atasnya. Wa mata, dia meninggal, fa hufira dhahabu min tarikatihi, lalu gali emas daripada tarikahnya, bil fuus, dengan apa? Dengan fuus, dengan kapok-kapok, maknanya banyaknya harta peninggalannya. Hatta majalat fihil aidi, sehingga tangan-tangan orang yang nak buka peti-peti yang simpan emas itu jadi kasar. Tangan tu maknanya berbekas, kerana sebab kuatnya mereka pegang dan juga mereka guna kapok itu. Wa akhadhat kullu zawjatin, dan mengambil oleh setiap isteri, setiap seorang isteri dapat 80,000, boleh 80,000 seorang. Wa kunna arba'an, dan mereka itu 4 orang. Jadi 80,000 darab 4 berapa? Jadi 320 lah. 320,000 seorang. Wa qila mi'atu alfin, katanya 100,000 seorang. Okey. Wa qila bal sulihat ihdahunna. Katanya bahkan disuluh, dia buat perdamaian lah salah seorang pada mereka, li'annahu talaqaha fi maradihi, kerana perempuan ini Abdurrahman bin Auf tolak dia ketika dia sedang sakit. Jadi patutnya tidak ada bahagian lah, tapi kerana sebab ada
dia tu masih apa nama ni, dia itu mungkin ada dalam iddah dan seumpamanya, maka dia pun mohon juga, nak juga bahagian daripada peninggalan Abdul Rahman bin Auf ni. Li'annahu talaqaha fi maradhihi, kerana Abdul Rahman bin Auf ni dia tolak isteri seorang tadi dalam ketika dia sakit. Ala nayifin wa thamanina alfan, di atas hampir 1080, 1080 dinar lah ni, duit. Jadi banyak sangat. Wa awsa bi 50 alfan ba'da sadaqatihil al-fashiyah. Kemudian dia wasiatkan dengan 50,000. Apa nama ni? Diwasiatkan dengan 50,000 kepada apa? Kepada sadaqatihil fashiyah. Kepada kawan-kawannya yang ramai itu, fi hayatihi, ketika masih hidup. Dia ataupun ini sadaqatihi ini maksudnya ialah apa nama ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kata di sini al-fashiyah dengan maksud al-kathir al-mashhurah. Al-kathir al-mashhurah, yang banyaklah. Jadi ba'da sadaqatihil fashiyah, lepas pemberiannya, lepas daripada pemberiannya yang begitu banyak, maknanya setelah masa hidup tu pemberian yang diberi itu dah banyak dah, sedekah-sedekah serta infak-infak yang dikeluarkan oleh Abdul Rahman bin Auf itu dah banyak masih hidup, tapi masih diwasiatkan dengan 50,000 wa awarifihil azimah, dan wa awarifihil azimah, perkara-perkara ma'ruf, awarifihi ihsan, perkara-perkara ma'ruf, perkara-perkara kebajikan yang begitu banyak. A'taqa yawman 30 abdan, pernah dia satu hari dia merdekakan 30 orang hamba. Bayangkan hamba berapa ramai yang dia ada. Wa tasaddaqa marratan bi'irin fiha 700 ba'irin, pernah dia satu hari dia sedekah dengan ir. Ir ni satu rombongan kenderaan daripada binatang, unta dan seumpamanya. Rombongan perniagaan. Ini rombongan perniagaan yang daripada kenderaan unta yang bawa barang-barang perniagaan. Bawa barang-barang perniagaan, dia sedekah. Yang mana dalam rombongan binatang yang bawa barang perniagaan tadi, fiha 700 ba'irin, ada 700 ekor unta. Habis dia sedekah semua. Waradat alaihi, yang datang kepadanya, tahmilu min kulli syai', yang membawa daripada setiap sesuatu. Rombongan binatang yang bawa barang-barang perniagaan ini bawa daripada setiap jenis barang, gandumnya dan seumpama makanan dan seumpama. Habis dia sedekah. Fatasaddaqa biha wa bima 'alaiha, lalu disedekahkan rombongan itu, unta-unta itu dan apa yang ditanggung oleh unta tadi, barang-barang makanan dan perniagaan. Bi aqtabiha. Ini apa aqtabiha, dengan termasuklah apa kita kata pelana-pelana yang ada di atas unta tersebut. Wa ahlasiha, dan ahlas ni makna lapik yang duduk yang diletak di atas unta tu, semuanya disedekah belaka. Wa da'a li Muawiyah bitamkini fil bilad, dan Nabi SAW doakan kepada Muawiyah supaya antara doanya dia diberi penguasaan kepada negara-negara. Fanal al-khilafata, maka Muawiyah pun dapat pegang tampuk kepemerintahan khilafah. Wali Sa'ad bin Abi Waqqas, dan didoa kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, an yujiballahu da'watahu. Nabi doa supaya Sa'ad bin Abi Waqqas ini doanya itu mustajab. Fama da'a ala ahadin illa stujibalahu, maka lepas ada itu tidaklah Sa'ad ini doa kepada seseorang kecuali doanya mustajab. Wa da'a li izzil Islam Umar radhiyallahu ta'ala bi Umar,
radhiyallahu taala anhu, dan Nabi doa dengan kekuatan Islam tu dengan Umar, Sayyidina Umar, au bi Abi Jahal, ataupun Abi Jahal. Jadi pernah masa zaman di Mekah dulu, sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, Nabi doa, ya Allah, berilah, kuatkanlah Islam ini dengan salah seorang, sama ada Sayyidina Umar ataupun Abi Jahal. Fastujiba lahu fi Umar, maka doa itu dimustajabkan pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang masuk Islam. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, wa ma zalna aizzatan mundu aslama Umaru, katanya kami sentiasa dalam keadaan izzah, keadaan kekuatan dan keadaan yang megah semenjak daripada Sayyidina Umar masuk Islam. Wa asaban nasa fi ba'dhi maghazihi atashun, dan pernah orang ramai pada sebahagian peperangan mereka mendapati dahaga yang begitu sangat. Fasa'alahu Umarud du'a, maka Sayyidina Umar minta kepada Nabi untuk berdoa. Fada'a, maka Nabi SAW pun doa. Faja'at sahabatu, maka datanglah awan. Fasaqathum hajatahum, lalu awan ini menurunkan hujan dan menunaikan hajat mereka yang mereka nak daripada air. Thumma aqla'at, kemudian awan itu aqla'at. Aqla'at ni makna awan tu pun beredar. Awan itu pun lari dan beredar. Okay. Kemudian seterusnya, wada'a fil istisqa, Nabi pernah doa ketika peristiwa istisqa, peristiwa minta hujan. Fasuku, lalu mereka pun diturunkan hujan. Thumma syakau ilaihil matar, kemudian orang ramai mengadulah hujan ni sentiasa turun. Telah diturun hujan tu turun sama. Fada'a, lalu Nabi pun doa sekali lagi. Fasahau, lalu langit itu jadi terang balik. Awan-awan hujan tu dah beredar. Wa qala li Abi Qatadah, lalu Nabi pernah berkata kepada Abi Qatadah, aflaha wajhuka, aflaha wajhuka. Aflaha wajhuka, kamu ni, moga kamu ni berjaya, kamu ni menang. Allahumma barik lahu fi sya'rihi wa basharihi, ya Allah berkatikanlah Abi Qatadah pada rambut-rambut bulu-bulunya dan pada kulit-kulitnya. Apa jadinya? Fama tahu wa huwa banu sab'ina sanah, Abi Qatadah ni mati ketika umurnya 70 tahun. Wa ka'annahu ibnu 15 sanah, seumpama dia orang yang umurnya 15 tahun. Nabi doa ni, doa muka dia ni, apa nama ni, berseri, bulu pada badan, kulit-kulitnya jadi muda. Dia 70 tahun, seakan umur dia 15 tahun. Tengoklah, ni tak perlu pakai produk-produk kecantikan, tak perlu pakai serum putih ni, serum kecantikan, tak perlu kan. Doa Nabi. Wa qala lin nabirah, pernah Nabi SAW berkata kepada Nabirah al-Ja'di, nama dia Qais ibnu Abdillah. Jadi dia kata, sebab apa? Nabirah ni seorang penyair, dia pernah mengungkapkan syair kepada Nabi SAW. Jadi Nabi takjub dan suka kepada syair yang diungkapkan tu. Nabi kata apa? La yafdudillahu faka, moga dan semoga Tuhan tidak luruhkan mulut kamu, luruhkan gigi kamu. Gitulah. Ini dipanggil doa ataupun kebiasaan orang Arab. Kinayah sebegini, makna apa? Makna apa yang keluar daripada mulutnya itu. Jadi Nabi doa, semoga gigi kamu ni tak luruh. Fama saqatat lahu sinnun, maka dengan sebab itu gigi Nabirah ni tak pernah gugur, tak pernah tercabut, tak pernah luruh. Dengan sebab doa Nabi ni. Wa fi riwayatin, pada satu riwayat, fakana ahsanan nafi thagran, dan adalah orang yang paling indah giginya.
idza saqatat lahu sinun nabatat lahu ukhra. Kalau gigi dia itu katalah gugur, tercabut, tumbuh gigi lain pula. Apa dah? Jadi kita ni manusia ni ada dua set gigi, gigi susu dan gigi kekal je. Gigi susu tu gugur, akan keluar gigi kekal. Jadi kalau dah dewasa tu semua gigi kekal lah. Bila tu tercabut, habis tak ada keluar gigi baru dah. Jadi manusia ni adatnya macam tu. Ada setengah haiwan dia ada saling gigi banyak kali. Tapi manusia kita ni dua. Habis yang kedua tu, habis gigi kekal tak ada. Tapi ni Nabilah ni gigi dia tercabut, tumbuh gigi lain. Wa asya 20 wa 100 sanah. 20 dia hidup selama 120 tahun. Wa qila aktsara min dzalik, ada mengatakan lebih pada itu. Wa da'a li Abdi Ali bin Abbas, dan dia doa kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah faqihkan Ibnu Abbas ni dalam agama. Wa alimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia ta'wil, ilmu ta'wil, ilmu faham kepada ayat Quran ini. Fasummiya ba'du, maka dinamakan Ibnu Abbas lepas itu Al-Habru. Habru ni ada pendeta, Habrul Ummah. Ada juga yang dengan riwayat Al-Hibru, Hibru ni makna dakwah, dengan maksud apa? Itu kita panggil kata kinayah daripada orang yang mempunyai ilmu yang banyak. Ilmu yang banyak. Al-Habru atau Hibrul Ummah, Habrul Ummah. Wa turjuman Al-Quran, dan dinamakan dia penterjemah Al-Quran. Kerana ilmu tafsir ni, dia ini kata tidak ada satu ayat daripada Quran yang dia tidak tahu apa maknanya, di mana turunnya, kerana apa turun, apa sebab turun, sebab nuzul ayat, semua dia tahu. Wa da'a li Abdullah bin Ja'far bil barakah, dia doa kepada Abdullah bin Ja'far dengan keberkatan fi safqati yaminihi, pada safqah yamin ni makna pada urus niaganya. Anak kepada Ja'far. Jadi dia doa kepada Abdullah bin Ja'far supaya berkat dalam perniagaan. Famashtara syai'an illa rabiha fi. Jadi dia tak ada pernah dia beli sesuatu kecuali dapat untung. Dapat keuntungan. Wa da'a li Miqdad bil barakah, dia doa kepada Miqdad dengan keberkatan. Fakanat indahu gharairu minal mal, maka adalah di sisi Miqdad itu bermakna banyak daripada harta. Wa da'a li bimithlihi li Urwah bin Abi Ja'di, dia dan seumpama itu didoakan kepada Urwah bin Abi Ja'd. Faqala falaqad kuntu aqumu bil kunasati, dan katanya sebelum itu adalah aku ni orang yang melakukan kerja kunasah, bersih sampah-sampah ni. Tapi lepas doa Nabi tu fama arji'u hatta arbiha 40,000, tidak aku pulang kecuali setelah aku dapat untung 40,000. Padahal dia sebelum ni orang yang kutip sampah je. Tapi dengan sebab berkat doa Nabi, tak dia pulang kecuali dia dapat untung 40 atau mendapat 40,000. Wa qala al-Bukhari fi hadithihi, berkata Imam Bukhari dalam hadisnya, fakana law ishtara at-turaba rabiha fi, bahkan katanya kalau dia beli tanah pun dia akan untung pada tanah itu. Jadi ada orang ini Allah Ta'ala bagi ketetapan dan meletakkannya di kalangan orang yang kaya. Dan ada orang yang Allah Ta'ala tentukan dia takkan kaya. Jadi ini ketentuan Tuhan yang sepatutnya kita sebagai hamba Allah ni terima dan redalah. Ialah kita boleh berdoa dan boleh berusaha. Itu bukan jalan ataupun sebab kepada kita takasul, kita malas ataupun kita tawakul, kita serah tanpa usaha, tidak. Tetapi kesedaran kita bahawa rezeki ni ada orang yang mudah Allah Ta'ala berikan. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dhuhum ba'dan sukhriya. Allah Ta'ala angkat sebahagian daripada manusia ini di atas bahagian yang lain, supaya orang yang diangkat tinggi tadi dapat menggunakan, dapat mengarah menjadi ketua kepada orang yang rendah. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, kami yang membahagikan kehidupan mereka di dunia ini.
Jadi bila kita ada keimanan dan i'tiqad, keyakinan bahawa ketentuan kaya dan juga susahnya hidup dunia ini ketentuan yang Allah Ta'ala dah tetapkan. Ada orang yang mana dia buat kerja sikit dapat kaya banyak. Kerjanya duduk rumah je contohlah, tapi duitnya lebih daripada orang yang duduk bekerja di bawah terik matahari. Ada orang cari kerja tapi dapatnya cukup-cukup makan. Itu semua apa? Ketentuan. Menunjukkan apa? Itu bukan satu penilaian seseorang itu dekat ataupun orang yang bertakwa ataupun dekat dengan Tuhan. Tidak. Hak dunia ini benda hak Tuhan tetap dah. Kita disuruh untuk menjadi orang yang terbaik pada akhirat dengan beramal dan mencari bekalan akhirat. Bekalan dunia kita disuruh berusaha. Kadang-kadang dengan cara berusaha berjaya dan juga orang itu jadi kaya. Kadang-kadang dengan cara berusaha pun, usahalah guanya. Kalau dah tak kaya juga. Bukan menunjukkan kita tidak disuruh untuk berusaha. Tapi biar kita sedar bahawa itu tidak menyebabkan kita jadi pasrah ataupun kita jadi putus asa. Oh, aku dah usaha tapi tak ada apa-apa ni. Malah usahalah. Tak. Usahalah kerana usaha kita itu dibalas. Sama ada kita dapat dengan sebab usaha kita, apa yang kita nak ataupun tidak, itu bukan kerja kita. Kerja kita ialah berusaha. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah, berusahalah kamu kerana setiap orang itu dimudahkan untuk apa dijadikan. Ada orang Tuhan jadikan dia untuk jadi orang kaya. Jadi orang kaya dia. Jual produk kecantikan, kaya boleh ada. Nampak tak? Ada orang dijadikan bukan untuk kaya. Dijadikan untuk tolong orang. Dia kerja apa? Jual kuih. Kerja buat makanan. Tolong orang tu. Dia jual tak mahal pula. Letih hari-hari kena bangun awal, siapkan persiapan. Tapi boleh pahala? Boleh pahala. Apabila dia meniatkan ibadat. Okay. Ni kata kalau beli tanah, dia boleh kaya. Memang ada orang ni. Kalau dia jual lah apa-apa, kaya juga dia. Kaya juga. Okay. Jual selipar boleh kaya, boleh ada. Jual selipar boleh kaya. Waruya mislu hadza li gharqadata aidan, dan seumpama itu diriwayatkan pada Gharqad, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Kemudian katanya wanaddat lahu sallallahu alaihi wasallam naqah. Satu hari jadi liar unta bagi Nabi ni. Nadat ni jadi liar. Dia lari dan liar unta. Fada'a, lalu Nabi panggil balik. Unta ni unta ni antara haiwan kalau dia marah, dia mengamuk, itu jangan main tu. Sebab dia besar. Jadi unta Nabi satu hari jadi liar. Fada'a, lalu Nabi panggil dia. Faja'ahu, maka unta tak dimari. Biha i'saru rih. Nampak? Faja'ahu biha i'saru rih. Maka datang membawa unta tadi oleh puting beliung. Nampak tak? Unta dia tu jadi lari, dia tak jumpa cari. Nabi panggil doa, mari apa? Mari dengan puting beliung. Bawa unta tadi. Hatta raddaha alaihi, sehingga angin tadi bawa unta tu kepada Nabi balik. Sebab dia lari kan, dia lari tu. Jadi tak boleh nak tangkap, tak boleh nak kejar. Nabi pun doa, mari puting beliung, angin kuat, bawa unta tu mari. Wada'a li ummi Abi Hurairah, dan didoa kepada Abu Hurairah, fa aslama, maka Islam. Wada'a li Ali an yukfal harra wal qarra, dan Nabi doa kepada Sayyidina Ali bahawa Sayyidina Ali ni dipelihara daripada panas dan sejuk. Al-qar al-bar, al-har wal bar. Al-qar ni al-bar, maksudnya al-har panas, al-qar bar. Fakana yalbasu fi syita'i thiyab as-sayf, maka Sayyidina Ali ni dia pakai pada musim sejuk pakaian musim panas. Musim sejuk dia boleh pakai pakaian musim panas. Wa fi sayfi thiyab asyita, pada musim panas dia boleh pakai pakaian musim sejuk. Maknanya kalau dia pakai pun tak ada rasa apa. Wala yusibuhu harun wala bardun, tidak kena kepadanya kepanasan dan juga sejuk. Wa da'a li Fatimah bintihi ibnatihi,
Allah alla yuji'aha, dia doa kepada anaknya Siti Fatimah, doa kepada Allah alla yuji'aha, supaya jangan menyebabkan Fatimah jadi lapar, jangan biar Fatimah lapar. Dia susah Fatimah kan, Sayyidina Fatimah susah. Qalat, maka Sayyidina Fatimah kata fama ju'tu ba'du, tak pernah aku rasa lapar lepas hari tu. Ya makan-makanlah sebagai manusia, tapi makna lapar yang menyebabkan lapar sungguh dah. Wasa'alahu Tufail bin Amr ayatan liqaumih, Tufail bin Amr pernah minta satu bukti mukjizat kepada kaumnya. Faqala Allahumma nawwir lahu, maka Nabi pun doa, ya Allah berilah cahaya kepada Tufail ni, cahayakan Tufail. Fasata'a nurun baina ainai, maka keluarlah cahaya antara dua matanya, bercahaya antara dua matanya. Faqala ya Rabbi akhafu an yakula muslah, jadi Tufail kata, ya Allah aku bimbanglah orang anggap mereka kata ada muslah, muka aku ni jadi muslah ni makna cacat lah, cacat dah ada cahaya, tiba-tiba bercahaya tengah muka ni, apa tompok apa putih ni. Maka fatahawala ila tarafi sautihi, maka cahaya itu berpindah kepada hujung tokak dia, cahaya tu berpindah pada hujung tokak. Fakana yudhi'u fil laili mudlimah, adalah tongkat dia itu bercahaya pada malam yang gelap. Fasumya Dhannur, maka dinamakan Tufail ini Dhannur, orang yang ada cahaya. Macam bukan Gandalf ni, tak pada tongkat bercahaya kan. Tak perlu pelita, tak perlu letak obor-obor, tongkat tu sendiri bercahaya. Okay. Wada'a ala Mudhar, Nabi pernah doa beri musibah kepada kabilah Mudhar. Fa'uqhitu, maka jadi kemarau. Hatta sta'tafathu Quraisy, sehingga minta supaya Nabi berlembut hati oleh orang Quraisy. Jadi orang Quraisy jumpa Nabi, hey Nabi Muhammad, kata mu tolonglah sianglah ke puak Mudhar tu. Nabi minta belah kasihan oleh golongan Quraisy kepada Nabi supaya mereka tu jadi kemarau tu. Jadi orang Quraisy tahu semua, tahu Nabi ni ada kelebihan, bukan manusia biasa, tapi mereka ingkar juga. Nampak tak? Mereka keras hati juga. Fada'a lahum, maka Nabi pun doa juga. Fasuku, barulah turun hujan. Wada'a ala Kisra hina mazzaqa kitabah, dan Nabi doa kepada Raja Kisra ketika dia mencarikan surat utusan. Kisra ni raja di Parsi, Kisra raja Parsi. Kaisar yang kita sebut Caesar itu raja Rom. Jadi bila Nabi hantar utusan surat untuk ajak Islam, Kisra ni carikan, siap carikan surat tu. Nabi doa apa? An yumazziqallahu mulkah, supaya dicarikan dan dimusnahkan kerajaannya. Falam tabqa lahu baqiyah, maka tidak tinggal pun kerajaan Kisra ni, tak ada tinggal kesan pun. Habis Kisra, habis sungguh-sungguh. Wala baqiyat li farisa riyasatun fi aqtarid dunya, dan tidak tinggal kepada Faris, negeri Parsi ni, kerajaan di seluruh dunia tak ada langsung. Kalau Rom kekal juga. Rom ada juga. Nampak tak? Rom dia ada juga. Walau lepas Islam menjajah ataupun berjaya membuka dunia ni pun, Rom tetap ada. Sampai sekarang pun ada kan kerajaan Rom di Vatikan tu. Tapi kalau Kisra habis dah, sudah lah, tak ada apa. Wada'a ala sabiyin, dan Nabi pernah doa ke atas seorang kanak-kanak qata'a alaihi salah, yang mana pernah ganggu semayang, menghalang semayang, ganggu semayang. An yaqta'allahu atharahu, supaya Allah Ta'ala memutuskan kesannya. Apa maksud? Jadi budak ni berlari, ganggu semayang, berlari. Jadi dia, Nabi SAW doakan supaya budak ini putus kesan, mana tak boleh berlari dah. Fa'uqaida, lalu jadi budak ni tak boleh berlari, lumpuh, tak boleh bangun. Wa qala lirajulin atahu ya'kulu bishimali, dan Nabi pernah kata kepada seorang lelaki yang makan dengan tangan kirinya. Dia makan tangan kiri. Nabi tegur dia, kul biyaminika,
makanlah dengan tangan kanan tu. Dia makan tangan kiri, Nabi tegur supaya makan tangan kanan. Apa jawab dia? Dia main-main. Nabi suruh dia buat main-main. Faqala la astati, aku tak boleh makan tangan kanan ya Rasulullah. Padahal boleh je, tapi kan yalah ada manusia ni kadang-kadang sombong dia tu, dia kata aku tak boleh makan. Maksudnya tak biasa makan tangan kanan, aku makan tangan kiri. Bila Nabi dengar tu, faqala lastata'ta, nescaya kamu takkan mampu selama-lamanya. Falam yarfa'ha ila fihi, maka tak boleh nak angkat tangan tu, tak boleh nak angkat ke mulut. Tangan kanan jadi lumpuh. Wada'a ala Utbah bin Abi Lahab, dia doa kepada Utbah bin Abi Lahab, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika, ya Allah, engkau hantarkan ke atasnya satu anjing daripada anjing-anjing kau. Fa'akalahul asadu, maka dia tu dimakan oleh singa. Wa qala limra'atin, pernah Nabi kata pada seorang perempuan, akalakil asadu, akan makan akan kamu ni oleh apa? Oleh singa. Maka singa sungguh makan dia. Ya. Wa hadithuhul masyhur, dan hadis ini masyhur min riwayat Abdullah bin Mas'ud, daripada riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu fi du'aihi ala Quraisy, menceritakan tentang doa Nabi berlaku musibah kepada kaum Quraisy. Hina wada'us sala ala raqabatihi, ketika mereka meletakkan perut unta di atas tekak dia, wa huwa sajidun, dalam keadaan Nabi sedang sujud semayang. Mereka orang Quraisy ni ambil perut unta letak belakang Nabi, ma'al farthi wa dami, berserta dengan tahi-tahinya, darahnya. Wasammahum, Nabi doa tu Nabi sebut nama seorang-seorang. Qala falaqad ra'aituhum qutilu yauma badrin, katanya aku tengok orang yang nama Nabi sebut dalam doa tu mati pada perang Badar. Pada perang Badar mati mereka. Wada'a 'alal Hakam bin Abil As, dan Nabi pernah doa kecelakaan kepada Hakam bin Abil As. Wa kana yakhtaliju biwajhihi, dan dia itu yakhtali sini buat isyarat dengan muka. Buat isyarat dengan muka, makna Nabi bercakap, dia duduk belakang buat isyarat muka. Muka dia macam biasa orang yang menganjing, orang yang mempersenda melekeh, dia buat isyarat muka. Wa yaghmizu 'inda Nabi, dan dia membuat isyarat dengan mata. Bila Nabi tu buat isyarat mata, isyarat yang mempelekeh dan menghina Nabi. Wada'a 'alal Hakam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaghmizu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, mana buat isyarat dengan makna tidak, makna Muhammad ni menipu ni, tak. Kata buat isyarat, bila Nabi cakap dia buat isyarat mata, menyatakan bahawa bukan, Muhammad ni cakap tidak, tak betul ni. Fara'ahu, lalu Nabi nampak dia. Nabi nampak dia buat gitu, faqala kadzalika kun, maka gitulah akan jadi. Falam yazal yakhtaliju ila an mata, maka sentiasalah mukanya jadi sengit, mukanya jadi herok, sehingga dia mati. Nampak tak? Dia buat muka gitu, muka jadi sengit, tak boleh jadi betul. Wada'a ala Muhallim ibni Jathamah famata li sab'in, dia pernah berdoa kepada Muhallim ibnu Jathamah. Muhallim ibnu Jathamah, apa dia doa? Dia doa, makna doa kecelakaan lah kepada Muhallim ibnu Jathamah. Jadi dia kata dia mati ba'da sab'in, lepas daripada 7 hari doa itu. Fala fazathul ardu, maka tanah tak terima dia. Fala fazathul ard, maka meludah balik, melontar balik oleh tanah. Bila nak ditanam, tanah tak terima dia. Thumma wuriya, kemudian ditanam balik. Fala fazathu marrat, lalu tanah ni mengeluarkan balik jenazah dia tu, mayat dia tu berapa kali. Fa'alqawhu baina suddain, maka dia pun diletakkan di antara dua cerung bukit. Waramadu alaihi bil hijarah, dan ditimbungkan di atasnya dengan batu. Jadi tak boleh nak tanam macam mana? Tak je lah atas tanah antara dua bukit, dua cerung, kemudian ditutup dengan batu. Okey. Wasudda tu janibul wadi, pihak sebelah wadi, pihak sebelah wadi, makna antara dua kawasan rendah tu, antara dua bukit, dia letak situ, lepas tu dia ditanam.
Wajahadahu rajulun bai'a farasin, dan mengingkari kepada Nabi ni seorang lelaki tentang jual beli kuda. Wahiya allati syahida fiha Khuzaimah, yang mana kisah yang mana menjadi saksi Khuzaimah ni. Orang lelaki tu dia nafi Nabi beli kuda daripada dia. Nabi bayar dah. Padahal memang sungguh Nabi bayar, dia kata tidak. Masa tu Khuzaimah jadi saksi kepada peristiwa tersebut, walaupun Khuzaimah tak ada. Hiya allati syahida fiha Khuzaimah li Nabi SAW faraddal farasa ba'du an-nabi ala rajul. Kemudian Nabi pun pulangkan balik unta. Biarlah tak mengaku sangat, cuba tipu. Nabi pulangkan balik itu ke kuda itu pada lelaki tadi. Wa qala, katanya, Allahumma in kana kadhiban fala tubarik lahu fiha. Ya Allah, jika dia ini dusta maka jangan engkau berkati padanya. Fa asbahat syasiyah birijliha. Syasiyah birijliha mana pagi esoknya lelaki tadi dapati kudanya itu mati. Syasiyah birijliha maksudnya mati. Ai rafi'ah, mati terangkat kaki ke atas. Setengah haiwan ni kan bila mati kaki terangkat ke atas kan. Mati kejung lagi. Wa hadzal bab aktsaru min an yuhtar. Bab ini, cerita tentang ini terlampau banyak untuk kita nak himpunkan, nak liputikan semuanya. Okay. Faslun fi karamatihi wa barakatihi wa inqilabil a'yani lahu fima lamasahu aw basharahu. Ini fasal menceritakan karamah, kemuliaan Nabi dan berkatnya Nabi dengan bertukarnya ain zat sesuatu itu pada perkara benda yang Nabi sentuh atau Nabi sentuh secara langsung. Boleh bertukar. Qala akhbarana Ahmad bin Muhammad hadatsana Abu Dzar al-Harawi ijazatan. Qala hadatsana al-Qadhi Abu Ali Sama'an wal Qadhi Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Rahman wa ghairuhuma. Qalu hadatsana Abu al-Walid al-Qadhi hadatsana Abu Dzar hadatsana Abu Muhammad wa Abu Ishaq wa Abu al-Haytham qalu hadatsana Firabri. Ini rawi bagi bagi Sahih Bukhari ni. Hadatsana Firabri qala hadatsana al-Bukhari hadatsana Abu al-A'la ibn Muhammad hadatsana Yazid ibn Zurai' hadatsana Sa'id an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna ahlal Madinati fazi'u marrah. Satu hari penduduk Madinah ini terkejut dengar suara tengah malam. Terkejut tu mereka pun cuba keluar tengok apa yang berlaku ni. Faraqiba Rasulullah SAW farasan li Abi Talhah. Maka Nabi pun menunggang satu kuda bagi Abi Talhah. Kana yaqtifu au bihi kitaf. Yang mana unta Abi Talhah ini, dia ini lambat. Bihi kitaf. Apa maksud? Ya, wa qala ghairuhu yubatta'u. Yubatta' ni makna lambat. Farah unta pula. Kuda Abi Talhah ni. Kuda Abi Talhah ni bukan kuda yang laju. Kuda Abi Talhah ni kuda yang lambat. Kuda yang kakinya tak boleh berlari laju. Tapi Nabi tak ada. Nabi ambil je apa yang ada. Kerana dalam keadaan terkejut tu Nabi nak tengok apa yang berlaku. Jadi terus Nabi tunggang kuda Abi Talhah. Wahal kuda Abi Talhah ni lambat. Falamma raja'a. Apabila Nabi pulang, qala wajadna farasaka bahran. Mereka orang ramai kata, kuda hak Nabi naik semalam laju sungguh tu. Fakana ba'du la yujara. Dan selepas itu tak boleh dilawan dah kudanya. Kalau lawan kuda, kalah kuda lain, menang kuda Abi Talhah. Padahal kuda Abi Talhah sebelum ni kuda yang bukan laju. Kuda yang kaki tak boleh berjalan laju. Tak boleh berlari laju. Dengan sebab Nabi naik itu, bertukar kuda itu jadi kuda yang sangat laju dan cergas. Okay. Jadi ceritanya Nabi keluarlah tengok apa yang berlaku. Nabi kata sahabat ni, makna dalam keadaan begitu Nabi tak takut pergi tengok. Dia kata tak ada apa-apa, tak ada benda-benda. Nabi suruh orang balik masuk dalam rumah masing-masing. Wa nakhasa jamal Jabirin. Dan Nabi pernah pukul tepi unta Jabir. Pukul tepi macam orang tunggang kuda kan, kenderaan dia akan pukul bahagian tepi supaya nak suruh gerak laju lah, nak suruh berjalan laju. Nakhasa jamal Jabirin wa kana qad a'ya. Padahal unta Jabir ni telah letih dah. Letih makna dia tak boleh jalan laju. Fanashita, jadi cergah.
Jadi cergah unta Jabir ni hatta kana ma yamliku zimamah, sehingga tak mampu dia nak pegang tali kekang tu. Makna laju dan cergahnya, makna siapa tali kekang tak sempat nak bergerak dah. Wa sana'a mithla dhalika bi farasin li Ju'ail al-Ashja'i. Nabi pun pernah buat begitu kepada kuda bagi Ju'ail al-Ashja'i. Khafaqaha bi mikhfaqatin ma'ahu. Dia pun menghentak ataupun memukulnya dengan kayu yang pukul untuk tujuan menggerakkan kuda ni yang ada bersama. Wa baraka 'alaiha, dan Nabi doa berkat kepada unta ni. Falam yamlik ra'saha nasyatan, sehingga dia tak mampu pegang. Kerana sebab apa? Kerana sebab kepala ni, kerana sebab cergahnya dia. Laju dah. Wa ba'a min batniha bithnai asyara alfan. Dia jual anak kepada kuda tadi. Jadi kuda ni jadi cergah, jadi kualiti baik. Oh, kuda mahal lah ni. Anak kuda tu dia boleh jual dengan bithnai asyara alfan, 12,000 harga. Anak tu. Sebab orang duk cari kuda ni, kuda yang tangkas, kuda yang penuh Nabi doa berkat. Jadi anak tu jual pada 12,000. Warakibah himaran, dan Nabi pernah satu hari naik himar, naik keldai. Qatufan, yang mana keldai ni kedai yang tak jalan laju. Li Sa'ad bin Ubadah, kepada Sa'ad bin Ubadah. Faraddahu himlajan la yusayaru. Dan Nabi pulangkan balik keldai ni kepada Sa'ad bin Ubadah himlajan, dalam keadaan jalan laju. Sari'ul harwalah, makna boleh berjalan laju. La yusayaru, yang tak boleh dilawan oleh unta lain, oleh himar lain. Wa kanat sya'ratun min sya'rihi, dan adalah beberapa helai rambut daripada rambut Nabi fi qalan suwati Khalid bin Walid, diletakkan oleh Khalid bin Walid dalam qalan suwah, dalam topi dia. Topi qalan suwah ni songkok, topi perang lah ni. Dia panggil pakai songkok. Songkok atau pakaian penutup kepala. Jadi Syed Khalid al-Walid ni, tentera perang ni, dia ambil beberapa helai rambut Nabi, dia letak pada topi tu. Falam yashhad biha qitalan illa ruziqan nasra. Tidaklah dia menghadiri mana-mana peperangan, tidaklah dia menyaksikan apa-apa peperangan kecuali dia diberi kemenangan. Wa fi sahihi an Asma binti Abi Bakr, daripada hadis yang sahih menceritakan daripada Asma binti Abi Bakr radhiyallahu taala anha, annaha akhrajat jubbata tayalisatin. Dia mengeluarkan satu jubah tayalisah, satu jenis jubah jubah yang nak Nabi pakai. Kata Asma, qalat kana Rasulullah SAW yalbasuha, yang mana jubah ini pernah Nabi pakai. Fa nahnu naghsiluha lil marda nastashfi biha. Kami basuh jubah ini bagi minum kepada orang sakit, lalu orang tu akan jadi sembuh dengan sebab jubah ini. Ini makna dalil kepada tabarruk. Dalil kepada tabarruk berlaku bila ni? Berlaku setelah Rasulullah SAW wafat. Berlaku setelah Rasulullah SAW wafat. Jadi makna tabarruk dengan peninggalan Nabi SAW ni pada satu benda yang warid. Cumanya maknanya benda itu tabarruk dengan kesan peninggalan Nabi yang betul lah. Cuma mungkin sebelum ni ada kes yang kita pun tak sedap dengar lah. Boleh jadi ada pihak-pihak yang cuba membuat mengambil kesempatan. Kita pun tak tahu benar atau salah. Jadi kita ni sebagai husnuzan lah, kita mengambil atas dasar kesayangan kita kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau pihak yang cuba menipu dan cuba mempergunakan sentimen agama itu tak elok lah, tak betul lah tak betul. Tapi adakah mengambil berkat itu satu benda yang warid? Ya, benda yang warid di sisi salafus salih, di sisi sahabat pun. Dia bukan satu benda yang bid'ah ataupun syirik. Orang yang kata bid'ah syirik tu orang tu tak habis mengaji panggil. Tak berjumpa cerita-cerita dan juga apa yang asal yang dibawa oleh para ulama-ulama. Qala wa haddatsana al-qadhi Abu Ali an syaikhihi Abil Qasim Ibn al-Ma'mun. Qala kanat indana qas'ah, katanya kami ada satu bekas makuk min qisa'in Nabi, daripada makuk-makuk yang Nabi pernah guna. Wa kunna naj'alu fiha al-ma'a lil marda, dan kami letak padanya air tujuan untuk beri minum pada orang sakit. Fayastashfuna biha, maka mereka jadi sembuh dengan sebabnya. Jadi
perbuatan tu kata boleh syirik tak, mereka ni tak i'tikad pun bahawa benda itu yang memberi kesan. Kesannya itu bila orang Islam ni dia kena yakin kesan kesembuhan, manfaat dan mudarat ni daripada Allah Ta'ala belaka. Jadi sahabat buat tu bukanlah sahabat percaya manfaat itu datang daripada bekah itu, daripada baju tu, bukan. Allah Ta'ala juga, cuma itu sebagai tabarruk dan wasilah, perantara, mencari asbab. Nampak tak? Jadi apabila adanya kebenaran niat dan kasih yang betul kepada Rasulullah, dengan diambil apa yang berkaitan di kekasih Allah Nabi Muhammad ini, berdoa untuk sembuh, maka Allah Ta'ala sembuhlah. Allah Ta'ala sembuhkan. Wa akhadha Jahjahun al-Ghifari al-Qadiba min yadi Uthman. Diceritakan Jahjah al-Ghifari dia ambil qadib ni tongkat daripada tangan Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Tongkat ni tongkat yang pernah Nabi guna. Jadi tongkat ini diwarisi kepada para khulafa ar-Rashidin secara perwarisan, maknanya zaman berzaman, daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Uthman. Jadi Jahjah bin Ghifari ni dia girampah tongkat itu daripada tangan Sayyidina Uthman liyaksirahu ala rukbatihi. Ketika Sayyidina Uthman tengah khutbah dia girampah. Ni zaman itu kita tahulah zaman fitnah. Dengan kematian Sayyidina Umar ni, fitnah tu dah masuk dah dalam Madinah. Dan ada orang-orang yang niat jahat cuba nak melakukan huru-hara terhadap umat Islam ni. Daripada Sayyidina Uthman itulah berlaku peristiwa yang pembunuhan Sayyidina Uthman. Yang begitu menyayat hati dan juga begitu kita kata tersusun oleh pihak-pihak yang cuba nak membunuh Sayyidina Uthman ni. Maka ada di kalangan orang-orang yang ada niat jahat ni mereka datang daripada luar, duduk di Madinah. Jadi Madinah itu dipenuhi oleh orang-orang, bukanlah ramai, berarti ramai orang-orang jahat ni, kepala halian ni, gangster-gangster daripada luar ni. Jadi penduduk Madinah penduduk yang baik. Di zaman dulu nak duduklah siapa-siapa nak duduk Madinah, duduk Mekah tak ada masalah. Tak ada masalah. Mas sekarang tak boleh kita nak pergi duduk Mekah Madinah, kena ada permit, kena ada kebenaran. Zaman dulu tak ada, nak duduk-duduklah. Boleh beli rumah, boleh buat rumah, duduk situ. Jadi Madinah ni penuh dengan orang-orang yang jahat daripada luar ni datang dengan ni. Jadi mereka siapa rampah salah seorang ni, Jahjah al-Ghifari ni rampah tongkat di tangan Sayyidina Uthman untuk dipatahkan liyaksirahu, nak tunjuk hebatlah. Ala rukbati, di atas lutut dia. Orang nak patahkan dengan lutut dia. Fasahan nasu bihi, maka orang pun berteriaklah. Fa akhadhathu fiha al-akilatu, maka Sayyidina tongkat itu, maka Jahjah yang buat gitu dia ditimpa sakit pada lutut, faqata'aha, sehingga menyebabkan jadi putus. Jadi terputus lutut dia ni, kaki dia ni terpotong. Sebab apa? Sebab dia nak ambil tongkat, rampah tongkat yang ada pada tangan Sayyidina Uthman, yang mana tongkat tu tongkat Nabi. Jadi dia buat pada lutut, atau pada lutut dia untuk pecah. Jadi lutut dia itu patah. Wa mata qabla al-haul, dan dia mati sebelum habis tahun mati dia. Maknanya sebelum sampai setahun mati dia. Dengan sebab apa? Perbuatannya yang menghinakan. Itu. Wasakaba min fadli wudu'ahu fi bi'rin. Dan Nabi pernah menuangkan min fadli wadu'ihi, daripada lebihan air wudu'. Min fadli wadu' ni air ambil wudu'. Al-wudu', kalau baris depan maksudnya perbuatan mengambil wudu'. Al-wudu' dengan baris atas, dengan baris atas ialah air yang digunakan untuk ambil wudu'. Jadi air itu setelah Nabi ambil wudu', lebihan air itu Nabi curah balik fi bi'ri Quba, pada telaga yang ada di Quba. Fama nazafat ba'du, telaga itu tak pernah kering lepas tu. Wa bazaqa fi bi'rin kanat fi dari Anas, dan Nabi pernah ludah pada satu telaga yang ada di rumah Sayyidina Anas. Falam yakum bil madinati a'dzaba minha, maka tidak adalah di Madinah ni, falam yakum bil madinati a'dzabu minha,
air yang lebih manis tu maksud apa? Air yang lebih sedap daripada air yang Nabi ludah dalam telaga tadi. Wa marra ala ma'in, Nabi satu hari berjalan melintasi satu air. Fasa'ala anhu, Nabi tanya apa tempat ni? Faqila lahu ismuhu Bisan. Telaga yang ada situ ni tempatnya nama Bisan. Wa ma'uhu milh, dan airnya itu masing, tak boleh nak buat minum. Faqala bal huwa na'man wa ma'uhu tayyib, bahkan dia ini air yang yang elok dan juga air yang baik. Fataba, jadi air itu jadi rasa elok balik, boleh diminum. Wa utiya bidalwin min ma'i Zamzam, Nabi dibawa datang satu timba daripada air Zamzam. Famajja fihi, lalu Nabi ludah dalam air Zamzam tadi. Fasara atyaba minal miski, jadilah air itu lebih wangi daripada kasturi. Wa atal Hasan wal Husain lisanahu famassahu, Nabi SAW pernah memberi kepada Hasan dan Husain ni lidahnya, lalu dia dikulung lidah Nabi. Ni masa kecil lah, kanak-kanak masa kecil kan. Jadi Hasan Husain ini masa kecil, Nabi bagi lidah dia. Jadi dia isap lidah Nabi itu. Wa kana yabkiyani atasya. Kenapa Nabi buat gitu? Hasan Husain ni lapar, tak ada makanan. Maka Nabi bagilah dia pun. Nabi bagi dekatkan kepada mulut Hasan Husain ni, dia isap lidah Nabi. Kerana apa? Lapar budak-budak bayi. Maka fasakata, jadi diamlah mereka berdua, jadi kenyang. Wa kana li ummi malikin ukah tuhdi fiha lin nabi, dan adalah kepada Ummi Malik ni, mak kepada Malik, satu ukah. Ukah ni bekas daripada kulit yang diletak sam. Sam ni kita kata apa? Dia letak minyak sapi lah. Dia letak samnum macam seumpama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, minyak sapi dan seumpama itulah. Samnum ni minyak sapi, minyak sapi atau minyak daripada haiwan. Jadi dia ada satu bekas kulit ini yang diletak padanya minyak sapi tadi, minyak haiwan tadi. Tu di fi halin Nabi, dia beri hadiah kepada Nabi. Samnan, dia beri hadiah kepada Nabi sam ini, minyak ini. Fa amarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam alla ta'siraha. Jadi macam minyak sapi ni dia kerah lah. Jadi cara dia, orang letak ada makanan, dia macam kalau jenis-jenis daripada minyak, jenis-jenis susu daripada itu. Maka Nabi pun fa'amarahan Nabi SAW alla ta'siraha, maka dia hadiah, Nabi ambil lah dan Nabi pulangkan balik. Nabi suruh jangan dia ta'sirah, jangan perah. Jadi cara dia keluarkan, dia kena perah lah daripada bekas kulit tu supaya dia keluar. Nabi kata jangan perah, ambil sikit-sikit, ambil, keluarkan cedok, lepas tu tinggal. Thumma dafa'aha ilaiha, kemudian Nabi pulangkan baliklah kepada mak kepada Malik ni. Fa idza hiya mamlu'atun samnan, penuh dengan minyak, penuh dengan minyak sapi tadi. Jadi mana tadi? Nanti ada soalan tu. Jadi bekas yang diberi itu penuh balik. Fayatiha banuha yas'alunaha al-udma, maka datang kepada Ummu Malik ini anak-anak dia minta daripada mak dia tadi untuk buat lauk daripada sam tadi. Jadi daripada minyak yang digunakan untuk tadilah, minyak untuk dia, kadang orang Arab ni buat cicah, buat jadi lauk, buat cicah untuk makan roti dan seumpama. Dia minta dengan mak dia. Walaisa indahum syai'un ta'midu 'alaiha, mereka ni tak ada makanan lain yang mereka dapat makan untuk buat cicah sebagai lauk. Fatajidu fiha samna, tiba-tiba mereka dapati dalam bekas ni ada minyak tu. Fakana tuqimu udmaha, dan adalah mereka ni makan daripada minyak tu mana? Sepanjang yang mereka dapat makan, mereka makan tak habis-habis. Hatta asaratha, sehinggalah dia sendiri perah. Bila dia perah daripada bekas kulit itu, habis lah.
Nabi pesan dah jangan perah lah. Maknanya kalau dia sentiasa ambil tanpa perah, nescaya dia akan dapat makan sampai bila-bila. Tapi kerana dia sendiri perah, habis. Wa kana yatfulu fi afwahis sibyan, dan mereka ini Nabi SAW ni pernah ludah pada mulut bayi-bayi, mulut kanak-kanak. Al-maradi'i, bayi yang sedang menyusu. Fayajzi'uhum riquhu ila lail, maka memada kepada mereka air liur Nabi tu sampai ke malam. Maknanya mereka jadi kenyang sampai ke malam. Mulut bayi-bayi yang menyusu ni. Wa min dzalika, dan di antaranya pula ialah barakatu yadihi. Kita berhenti pada hadis yang ke-907 lah. Ada hadis 907, wa min dzalika barakatu yadihi. Soalan ada ni daripada soalan pada FB rasanya. Antara hujah Nabi Tah katanya bab-bab berkat tawassul tak risau pada ahli ilmu, tapi takut orang awam lain gelecoh dalam i'tikad. Macam mana? Takut kepada orang lain gelecoh. Maknanya dia kata kalau orang yang ahli ilmu, kalau ambil berkat kita tak kisahlah sebab mereka ada ilmu. Tapi kita bimbang kalau orang awam yang senang-senang bab mengambil berkat ni. Sekarang ni kita tanya dia, kat mana dalil bahawa kena bezakan masalah orang ahli ilmu dengan orang awam? Tu dakwaan tanpa dalil. Awak saja-saja mengatakan ini tak boleh ni. Dia kata dakwaan kita ialah saduz zari'ah. Saduz zari'ah. Bukan ikut suka je. Perbuatan Nabi zaman Nabi ada beza tak? Adakah sahabat-sahabat besar yang alim saja ambil berkat dengan Nabi? Tak. Zaman Nabi tu sahabat yang baru masuk Islam pun, orang baru kenal Islam, sahabat biasa-biasa orang awam ambil berkat dengan Nabi. Pada zaman sahabat sendiri yang ambil berkat daripada kesan Nabi ada lagi, bukan orang-orang alim kalangan sahabat, orang-orang tabi'in yang mana orang-orang awam biasa yang ambil berkat. Jadi ada kata sawu, kadang mereka ni tak fikir yang ambil berkat dengan jubah Nabi yang dibasuh bekas Nabi tu siapa? Orang awam lah banyaknya, sebab mereka ni lemah iman. Mereka ni perlu kepada benda yang hissi, benda yang bukti, mukjizat yang hissi, kelebihan yang menunjukkan kebenaran dan kemuliaan Nabi SAW. Mereka itulah perlu supaya iman mereka jadi teguh. Jadi sebenarnya qadiyah ataupun isu ini terbalik sebenarnya. Jadi orang awam ni bila nampak benda gitu lagi, ya Allah, betul sungguh ni. Nabi kita, agama kita ni betul ni. Jadi perkara khawarikul adah ataupun perkara-perkara berkaitan dengan perkara mencari adat ni, siapa yang sebenarnya lebih terkesan? Orang awam lah lebih terkesan. Mereka itulah lebih berharap kepada berlaku benda kepelik ni, benda-benda kepelikan ni, supaya mereka dapat menambah iman mereka. Kerana iman mereka pada kebanyakan tak seumpama sekuat orang yang alim dan juga ada kekuatan dalam pemahaman. Nampak? Cuba tengok balik. Dia sebenarnya benda isu terbalik je. Hujah mereka itu menipu orang ramai dengan hujah yang sebenarnya diterbalikkan. Ya al-haq jadi batil, batil jadi hak. Pertamanya, tak ada pun yang menyatakan perbezaan antara dua tu. Dah takut. Ni takut yang tak kena tempat ni orang panggil. Takut tak kena tempat. Kalaulah mereka i'tikad benda itu memberi kesan, kita betulkanlah i'tikad itu. Kita betul lah i'tikad bahawa yang memberi manfaat mudarat, yang menyembuh itu Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya hakikat zat benda itu. Nampak tak? Jadi itu kadang benda perkara yang perlu kita faham dan beri kefahaman kepada orang awam dengan hujah-hujah golongan yang sebenarnya mereka menyalahi apa yang dibuat oleh para salafus salih. Mereka mendakwa diri mereka salah, tapi mereka menyalahi perjalanan salafus salih. Jadi kalau rasanya setakat itulah soalan tak untuk kali ini, sekadar itu saja. Untuk pagi ini insya-Allah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.